Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada pensyarah yang dikasihi Dr. Nora Azian binti Haji Nahar dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pada kali ini kami daripada kumpulan 6, saya Khalidah binti Mak Zukri dan rakan-rakan sekumpulan akan membentangkan berkaitan dengan video laporan kami yang bertajuk Strategi Komunikasi Korporat yang mempengaruhi Hotel Zamberger. Sebagai pengenalan, menurut Yamauchi 2001, komunikasi korporat adalah segala aktiviti yang dilakukan dalam sesebuah syarikat yang melibatkan komunikasi semua pihak bagi menjayakan matlamat perusahaan. Hal ini meliputi kerjasama dengan pihak berkepentingan untuk mewujudkan budaya kerja yang kondusif agar perniagaan dapat berjalan dengan baik, lancar dan berkesan. Pada 8 Disember yang lepas, kumpulan kami seramai 5 orang telah mengadakan satu sesi temu bual yang dijalankan dengan pihak pengurusan Hotel Wira Zamberger. Cawangannya terletak di ibu kota Kuala Lumpur. Kami berpeluang menemu bual ahli perusahaan tersebut iaitu Encik Khir Mukmin dan Puan Syafiqah Zahra selaku pengurus jualan dan pemasaran. Sehubungan dengan itu, kajian ini akan menerangkan secara mendalam tentang strategi komunikasi korporat, kerangka dan isu-isu utama yang mempengaruhi Hotel Zamberger terhadap setiap perkhidmatan dan produk mereka. Perkara ini sekaligus dapat memperkenal dan mempromosi hotel ini kepada masyarakat, khususnya para pelancong sama ada tempatan dan asing. Bercerita tentang sejarah, Hotel Zamberger telah diasaskan oleh Encik Norizam Tukiman yang berasal dari Johor dan merupakan pelabur tulen Bursa Malaysia. Beliau mula melabur semenjak di UiTM Segamat dalam bidang analisa pelaburan dan berjaya menamatkan pengajian di University United Kingdom. Beliau juga merupakan pengarah di beberapa rangkaian syarikat seperti Uncle Zam Holding Berhad, UZ Hotel Berhad, Ladang Zamberger dan Uncle Zam Rice. Menurut beliau, legasi syarikat ini dibina adalah untuk membina rangkaian perniagaan bagi membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat. Mengadun pengalaman secara langsung peniaga burger dan pelaburan saham sejak lebih 20 tahun, Encik Norizam kemudian berjaya mengasaskan jenama sendiri iaitu produk makanan sejuk beku. Beliau ketika itu bermula dengan hanya 3 hotel iaitu 2 di Senai dan sebuah di Sepang sebelum melebarkan empayar perniagaan dalam sektor perhotelan ketika berlaku pandemik pada awal 2020. Mengenai nama Zamberger di hotelnya yang kelihatan mungkin tidak komersial seperti nama hotel lain, namun pemilihan nama Zamberger bagi ketua pengarah dan eksekutif itu adalah bagi membuktikan peniaga burger sepertinya boleh berjaya jika mempunyai cita-cita dan keazaman yang tinggi. Sejak ditubuhkan pada tahun 2017, pihak syarikat telah berjaya mengurus lebih daripada 70 hotel dan resort yang aktif beroperasi sehingga kini dengan jumlah hampir 3,000 bilik terjual di seluruh semenanjung Malaysia dan 2 di Bali, Indonesia. Sebagaimana nama perusahaan Hotel Zamberger, perkhidmatan utama yang ditawarkan ialah penginapan. Syarikat ini memfokuskan industri pelancongan yang melibatkan lawatan perniagaan, percutian domestik dan antarabangsa. Terdapat juga perkhidmatan sampingan di sisi tengah cawangan yang menyediakan dewan untuk disewa bagi program dan seminar. Antara kemudahan asas yang disediakan di Hotel Zamberger ialah seperti internet berkelajuan tinggi, kolam, restoran dan penghawa dingin. Pendekatan norma baharu yang dilakukan dengan terus menyemak prosedur untuk memastikan keselamatan, kebersihan dan keselesaan pelanggan dengan menyediakan perkhidmatan pembersihan harian di bilik hotel.
Bagi perspektif korporat, syarikat ini telah menjalankan PNP, iaitu penyelidikan dan pembangunan dengan mengenal pasti aspek SWOT. Mereka mengkaji kekuatan, kelemahan dan kelebihan syarikat. Contohnya dengan mengenal pasti sasaran pelanggan, umur dan mengetahui apa yang mereka minat. Kutipan data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperkenalkan identiti syarikat dengan lebih meluas. Amat penting untuk sebuah syarikat untuk menjalin hubungan yang baik dengan pihak berkepentingan seperti pihak media. Dalam usaha untuk menarik lebih ramai pelanggan, mereka melakukan pendekatan umum melalui sosial media seperti Facebook, Instagram dan mencipta website yang tersendiri. Selain itu, syarikat ini telah meluaskan rangkaian iklan dengan kerjasama Agoda, Trivago dan sebagainya untuk memudahkan pelanggan menempah hotel. Untuk menampung permintaan yang semakin meningkat, pihak Hotel Zamberger telah menjalinkan kerjasama dengan sebuah firma agensi pelancongan, iaitu Isma Holidays Sendirian Berhad. Hal ini untuk memastikan perkhidmatan berkualiti yang mesra pelanggan. Oleh itu, terdapat pelbagai pilihan tempahan hotel dengan harga yang berpatutan, termasuk ratusan hotel kos rendah dan bernilai tinggi. Tentang anugerah dan pencapaian syarikat Hotel Zamberger, pada musim pandemik COVID-19 yang lalu, beliau telah berjaya mengambil alih sejumlah 70 hotel di Malaysia dan Bali, Indonesia dalam hanya tempoh 15 bulan. Atas kejayaan yang diperoleh, kerajaan negeri telah memberikan anugerah dengan izin The Fastest Hotel Chain in Johor atas kejayaannya sebagai rangkaian hotel yang paling berkembang pesat di Malaysia. Hotel ini juga pernah menerima anugerah emas Majlis Pelancongan Malaysia pada tahun 2021. Antara pencapaian syarikat Hotel Zamberger yang lain ialah telah menjadi rangkaian hotel syariah terbesar di Malaysia. Perusahaan ini juga berjaya dinobatkan sebagai platform tempahan dalam talian hotel mesra Muslim pertama di Malaysia. Menurut Encik Norizam, rangkaian hotelnya menampilkan imej patuh syariah dengan syarat antaranya tiada unsur haram dalam perniagaan dan hanya pasangan berkahwin dibenarkan menginap di sebuah bilik. Pemilik bola sepak Kelantan FC ini juga komited dan berazam untuk memperkenalkan hotel mesra Muslim. Antara polisi dan prinsip yang digunakan ialah menyediakan perkhidmatan yang ikhlas, bilik yang bersih serta kadar berpatutan sambil memastikan pengalaman yang berharga untuk tetamu. Hotel Zam komited menyediakan perkhidmatan yang terbaik untuk mencapai matlamat mereka supaya ke peringkat pasaran bursa saham tempatan dan antarabangsa. Pada terasnya, Hotel Zamberger memegang beberapa nilai dan kepercayaan. Antaranya ialah semangat kerja berpasukan dan penambahbaikan aktif. Antara faktor kejayaan syarikat ini pula termasuklah kawalan perkhidmatan produk yang baik, komitmen kerja yang tinggi dan pematuhan terhadap misi dan visi yang jitu dalam kalangan pekerja. Jadi tidak hairanlah hotel ini telah berjaya mencapai banyak kejayaan sepanjang penubuhannya. Assalamualaikum, saya Nurul Janazirah binti Muhammad 1917938 akan meneruskan pembincangan ini dengan menerangkan berkaitan kerangka visi dan misi syarikat Hotel Zamberger. Misi merupakan suatu himpunan perkataan yang merangkumi harapan, aspirasi, nilai dan masa depan sesebuah organisasi, baik dalam institusi maupun dalam perniagaan. Di tempat kerja, visi juga boleh digambarkan sebagai matlamat sesebuah organisasi. Visi organisasi dibentuk oleh idea pengasas tentang masa depan organisasi. Manakala visi Hotel Zamberger adalah berteraskan SDG iaitu Sustainable Development Goals, di mana Hotel Zamberger bertekad untuk terus meningkatkan perkhidmatannya iaitu dengan melakukan penambahbaikan secara berterusan. Penambahbaikan ini adalah untuk menjadikan Hotel Zamberger sebagai sebuah rangkaian hotel yang berkonsepkan mesra Muslim yang terbaik dan terbesar dalam Bursa Saham Malaysia (SSM). Menurut Umam, pada tahun 2022, misi syarikat menentukan bagaimana ia akan mencapai objektifnya pada masa hadapan. Selain itu, misi yang ditetapkan dapat memberikan jawapan kepada pelbagai masalah termasuk cara organisasi berkelakuan, cara ia cuba untuk menang dan cara mengukur proses kemajuan dalam sesebuah syarikat.
organisasi maupun perniagaan. Oleh hal yang demikian, misi yang diringkaskan sebagai satu siri rancangan atau kaedah yang ditentukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi bagi Hotel Zumberger adalah untuk terus memperbaiki perkhidmatannya dengan memenuhi semua konsep mesra Muslim, Muslim friendly, serta menyediakan perkhidmatan mesra, ikhlas dan peribadi dengan bilik yang bersih dan selesa demi memastikan tetamu berasa dihargai sepanjang penginapan mereka di hotel tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan analisis logo Hotel Zumberger. Hasil dapatan temu bual yang telah dilakukan mendapati bahawa logo Hotel Zumberger sebenarnya berkait rapat dengan pengasas ataupun founder dan juga CEO Hotel Zumberger iaitu Encik Norizam Tukiman. Pekaji mendapati bahawa terdapat kisah perkembangan peribadi di sebalik penciptaan logo tersebut. Menurut responden temu bual 1, Encik Khair Mukmin Muhammad Samani, pengurus pemasaran Hotel Zumberger, Encik Norizam telah terjebak dengan dunia perniagaan sejak kecil lagi, di mana ketika bersekolah, beliau telah membantu ibu bapa beliau menjaga makanan seperti pisang goreng, kuih-muih, minuman dan sebagainya. Apabila meningkat dewasa, beliau mula berniaga secara sendiri selain daripada membantu ibu bapa beliau. Menurut Encik Khair Mukmin lagi, Encik Norizam mula berkecimpung dengan perniagaan burger dalam lingkungan umur 15 tahun. Burger tersebut dipanggil sebagai Burger Express. Hal ini demikian kerana burger tersebut telah dijual kepada orang yang menaiki bas pada waktu pagi untuk ke tempat kerja. Jadi bermula dari perniagaan burger tersebut, Encik Norizam telah pun menggunakan komisen hasil jualan burger untuk bawa ke sekolah. Selepas beberapa tahun, beliau berjaya untuk membuka kedainya yang tersendiri. Setelah mempunyai perniagaan yang tersendiri, beliau mengembangkan perniagaan burger kepada perniagaan yang lain. Contohnya membeli kilang makanan iaitu kilang makanan beku ataupun frozen food, nasi biryani, makanan yang microwave dan sebagainya. Justifikasinya, Hotel Zumberger mendapat nama daripada peristiwa penjualan burger dan nama Encik Norizam itu sendiri, di mana Zam diambil pada Norizam. Berdasarkan penerangan Encik Khair Mukmin, nama Zumberger itu diambil dan diperagakan sebagai satu platform ataupun jenama untuk imej serta branding syarikat perhotelan tersebut. Hasil penerangan tersebut juga menjungkir bahawa Hotel Zumberger mempunyai dua logo rasmi iaitu dalam bentuk perkataan dan logo simbol. Pertama, logo perkataan Hotel Zumberger dan kedua, logo bentuk imej burger itu sendiri dalam ilustrasi sebuah hotel serta kedua-dua logo adalah berwarna kuning. Oleh itu, logo Hotel Zumberger yang berbentuk burger merupakan sesuatu yang simbolik dengan sejarah pengasasnya iaitu Encik Norizam Tukiman. Inilah secara sekilas langsung carta organisasi bagi Hotel Zumberger. Seterusnya, kita beralih pada analisis strategi komunikasi syarikat Zumberger. Strategi komunikasi merupakan salah satu cara untuk mengatur pelaksanaan sesebuah komunikasi bermula daripada perancangan, pelaksanaan sehingga ke proses penilaian bagi mencapai suatu sasaran. Dalam usaha untuk mempromosikan syarikat, perancangan yang sesuai sangat diperlukan. Hal ini dikatakan demikian kerana keberkesanan sesebuah promosi atau iklan bergantung pada strategi komunikasi yang dilaksanakan sehingga syarikat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tambahan pula, strategi komunikasi untuk membina imej korporat yang baik boleh diwujudkan dengan strategi komunikasi pemasaran yang berkesan. Uncle Zam Holdings Berhad atau lebih popular dengan jenama Zumberger menggunakan aspek pemasaran untuk membangunkan imej jenama korporat dan reputasi bagi syarikat mereka agar lebih maju di masa akan datang. Aspek pemasaran yang digunakan oleh syarikat Zumberger adalah dari segi pengiklanan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan untuk para pelanggan. Oleh itu, syarikat Zumberger ini melaksanakan strategi komunikasi pemasaran untuk membentuk dan menyediakan semua maklumat yang tepat mengenai produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat mereka. Salah satu strategi komunikasi pemasaran yang telah dilakukan oleh pihak hotel dalam mengembangkan perniagaan mereka adalah menjalinkan hubungan kerjasama
dengan media seperti akhbar berita harian, radio Best FM di saluran 104.10, media sosial dan sebagainya bagi tujuan memperkenalkan dan mempromosikan jenama mereka iaitu Zamburger kepada khalayak. Selain itu, Hotel Zamburger juga telah menjalinkan kerjasama dengan online travel agency OTA dengan izin seperti Agoda, Trivago, Booking.com, TripAdvisor dan sebagainya. Online travel agency atau dikenali sebagai OTA merupakan laman web yang mengandungi maklumat utama yang dicari oleh para pelancong untuk menempah hotel, homestay, lodge dan tempat penginapan yang lain. Di samping itu, Hotel Zamburger juga menyediakan laman web yang mesra pengguna dan mudah untuk dilayani. Hal ini dikatakan demikian kerana laman web syarikat ini mempunyai pelbagai maklumat yang diperlukan oleh pengguna berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Seterusnya, Hotel Zamburger memanfaatkan konsep strategi pemasaran 4P dalam perniagaannya. 4P yang diketengahkan dalam konsep ini dengan izin price, product, promotion dan place. Hotel Zamburger menawarkan produk dan perkhidmatan dengan harga yang mampu milik kepada khalayak. Penetapan harga yang mampu milik dengan kemudahan yang ditawarkan dilakukan oleh Hotel Zamburger supaya dapat bersaing dengan hotel-hotel yang lain. Harga yang ditawarkan adalah berbeza bergantung pada tempat, fasiliti dan sebagainya. Hotel Zamburger meletakkan harga serendah RM50 bagi menikmati sebuah bilik penginapan yang bersih, selesa, mempunyai akses internet yang percuma dan sebagainya. Contohnya Hotel Zamburger Capsule KLIA yang berharga RM50. Superior Double Room Hotel Zamburger Cheese Melaka berharga RM100. Family Room Hotel Zamburger Bali yang dahulunya dikenali sebagai Hotel Sari Lumbung Bali Indonesia yang berharga RM300. Konsep 4P yang kedua ialah produk. Selain hotel, Zamburger juga mengeluarkan produk makanan seperti Zamburger daging, oblong dan sebagainya. Hal ini dikatakan demikian kerana berbekalkan pengalaman secara langsung dalam perniagaan burger dan pelaburan saham sebagai seorang limisia sejak lebih 20 tahun. Pengasas Hotel Zamburger iaitu Encik Norizam Tukiman telah berjaya mengasaskan jenamanya sendiri iaitu Zamburger melalui produk makanan sejuk beku, UZ Food Berhad, daging burger dan sebagainya sebelum beliau melangkah ke bidang perhotelan. Kepelbagaian produk yang ditawarkan memberikan pilihan kepada pelanggan sekaligus dapat menarik lebih ramai pelanggan untuk membeli produk mereka. Konsep 4P yang seterusnya ialah promotion atau promosi. Promosi merupakan suatu aktiviti pemasaran yang biasanya dilakukan untuk memberikan maklumat mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan agar dapat mendorong pengguna untuk melakukan pembelian produk tersebut. Zamburger banyak mengiklankan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan di media digital seperti media sosial, laman web, online travel agency, OTA dan sebagainya. Hotel Zamburger telah berjaya menarik perhatian masyarakat melalui slogan yang kreatif iaitu dengan izin Muslim Friendly, Affordable and Clean. Melalui slogan ini, pelanggan akan lebih tertarik untuk menginap di hotel mereka terutamanya bagi pelanggan yang mahukan penginapan yang murah, mampu milik dan bersih terutamanya bagi pelanggan yang beragama Islam. Selain itu, Zamburger juga membawa slogan lebih tebal, lebih sedap, lebih juicy yang boleh mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk burger mereka. Tambahan pula, melalui program-program seperti menawarkan penginapan percuma kepada barisan hadapan semasa pandemik COVID-19 dan sebagainya yang dilakukan oleh pihak hotel secara tidak langsung dapat memperkenalkan jenama mereka kepada khalayak. Tambahan pula, syarikat Zamburger juga mempromosikan produk mereka dengan menawarkan potongan harga dengan syarat-syarat tertentu dan kebiasaannya dilakukan semasa musim cuti sekolah. Hal ini dapat menjadi tarikan kepada khalayak untuk membeli produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Konsep strategi 4P yang terakhir iaitu place atau tempat. Seperti yang diketahui, Hotel Zamburger juga boleh didapati hampir di seluruh semenanjung Malaysia seperti di Johor, Kelantan, Negeri Sembilan, Angkab Kedah, Pahang dan sebagainya serta di Indonesia. Menurut Encik Khair, melalui temu bual yang dijalankan menyatakan bahawa pengasas Hotel Zamburger Encik Norizam Tukiman telah mengembangkan rangkaian Hotel Zamburger dengan berjaya mengambil alih 67 hotel butik termasuk 3 hotel di Indonesia dalam masa 15 bulan
semasa pandemik COVID-19. Terima kasih kepada saudari Syahira. Sekarang saya Nur Hazika binti Zulkifli bernombor metrik 19123350 akan meneruskan pembentangan ini dengan isu utama syarikat. Baiklah, sektor hospitality terkenal dengan peranan pentingnya sebagai pemacu utama pembangunan sosioekonomi dan penciptaan pekerjaan untuk ekonomi global. Hotel Zamberge ini yang juga dikenali sebagai hotel rangkaian mesra Muslim terbesar di Malaysia, ditubuhkan pada 2017, telah berusaha untuk mewujudkan suasana mesra Muslim dengan sedaya upaya. Hotel yang baru bermula ini juga tidak terlepas akan cabaran yang dihadapi. Antara cabaran utama hotel ini ialah pandemik COVID-19. Permasalahan atau isu kesukaran yang dihadapi oleh syarikat perhotelan Zamberge ini antaranya ialah mengalami masalah dalam pencarian sales dengan izin sewaan bilik dan penjualan produk. Hotel ini telah kehilangan sumber pendapatan dan memerlukan jumlah wang yang besar untuk membayar kos pengoperasian hotel. Namun, bukan hotel ini sahaja yang terjejas. Hal ini dikatakan demikian kerana pada tahun 2019, dunia telah dikejutkan dengan penularan wabak yang serius dan melibatkan masyarakat secara global. Coronavirus juga dikenali sebagai COVID-19 telah menjadi seperti malapetaka yang telah melanda sektor perhotelan dan sektor pelancongan global sejak awal Januari 2020. Menurut Yak Lik Seng, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Hotel Malaysia MHH, perniagaan hotel seluruh Malaysia mengalami penurunan tempahan bilik yang tidak dijangka yang mengakibatkan kerugian lebih 75 juta dan 193,000 bilik sehingga Mac 2020. Krisis ini bertambah parah apabila tempoh kawalan pergerakan iaitu PKP 1.0 dijalankan di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana hampir semua hotel dihadkan daripada beroperasi sepenuhnya dalam tempoh kawalan mobiliti 14 hari pertama kawalan pergerakan dan sektor perhotelan telah kehilangan pendapatan lebih 500 juta sepanjang tempoh tersebut. Bukan itu sahaja. Sebaik saja PKP 2.0 diumumkan untuk dilaksanakan, kadar penginapan bagi Januari 2021 menurun secara mendadak sebanyak 20%. Sementara itu, pembatalan tempahan turut dicatatkan di seluruh negara, terutamanya sempena cuti Tahun Baru Cina. Malah, industri perhotelan telah kehilangan pendapatan hampir 300 juta setiap 2 minggu apabila PKP 2.0 dilaksanakan. Suku pertama 2021 telah menyaksikan penurunan penghunian secara purata lebih kurang daripada 20% dan hotel sekali lagi terpaksa menutup pintu mereka selepas hampir setahun kerugian operasi. Oleh hal yang demikian, banyak hotel telah ditutup dan ramai pekerja telah kehilangan pekerjaan. Baiklah, saya akan teruskan dengan langkah atau penyelesaian kepada masalah tadi. Antara langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah utama mereka iaitu kekurangan tempahan bilik ataupun sale dengan izin oleh pelancong luar ialah syarikat perhotelan ini telah mengambil peluang untuk membantu kerajaan dengan memberi kerjasama kepada kerajaan. Perdana Menteri ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP selama 14 hari di 6 negeri sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk menghentikan rantaian penularan wabak COVID-19 dari awal tahun 2020. Oleh itu, hanya beberapa sektor utama kerajaan yang dibenarkan beroperasi. Sektor ini termasuklah sektor perubatan dan pertahanan. Baiklah, perkara yang dilakukan mereka ialah mereka menggunakan terma pelancongan perubatan iaitu dengan izin medical tourism dengan menyediakan tempat penginapan kepada kaki tangan hospital dan pelawat yang memerlukan kuarantin.
Selain itu, pihak pemasaran mereka juga berusaha menggunakan media sosial dengan baik untuk menguar-uarkan kepada pihak berkuasa yang bertugas di sempadan daerah seperti pihak polis, askar dan lain-lain untuk singgah ke hotel cawangan berdekatan dengan kawasan operasi mereka sekiranya mereka memerlukan penginapan ataupun keperluan lain. Selain itu, pihak Hotel Zamberger juga mengambil langkah bijak dengan mengambil peluang untuk mendekati majikan-majikan dalam sektor pembinaan dan sektor penghantaran dengan menawarkan pakej penginapan kepada pekerja-pekerja yang terjejas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan itu dilaksanakan. Antara pekerja yang terjejas ini termasuklah pekerja asing sama ada dalam bidang profesional ataupun buruh binaan dan pekerja yang terpaksa merentah daerah untuk menjalankan tanggungjawab menghantar barang, minyak dan makanan. Para pejuang barisan hadapan ini antara pelanggan yang didekati oleh pihak hotel. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka lebih terdedah kepada COVID-19 dan berisiko tinggi untuk wabak tersebut pulang ke rumah lalu akan mengakibatkan jangkitan kepada orang tersayang. Maklumlah, pada ketika itu, vaksin wabak ini masih belum ditemui dan seluruh global bertarung nyawa untuk terus hidup. Dengan itu, para pejuang barisan hadapan ini lebih memilih untuk tinggal di hotel yang berdekatan dengan tempat kerja mereka. Tambahan pula, pihak Hotel Zamberger ini menawarkan pakej yang berbaloi dan sesuai dengan kehendak mereka. Akhir sekali, syarikat korporat Hotel Zamberger ini mengambil peluang untuk meluaskan rangkaian cawangan perhotelannya dengan membeli hotel yang terjejas teruk waktu pandemik itu berlaku. Ini dilakukan dengan membeli perniagaan hotel itu dengan bangunan hotel itu masih menjadi milik pemilik asal dan seterusnya melalui pajakan. Dengan itu, Hotel Zamberger ini dianugerahkan dengan gelaran rangkaian hotel paling pesat berkembang di Johor dan rangkaian hotel terbesar di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Ain Syafiqah binti Syekh Muhammad Salim 1910990. Saya akan membentangkan bahagian etika kerja. Baiklah, syarikat Hotel Zamberger ini merupakan rangkaian hotel patuh syariah yang terbesar di negara ini. Oleh itu, syarikat Hotel Zamberger sangat mementingkan etika kerja berlandaskan konsep patuh syariah terutamanya dari segi etika pemakaian. Syarikat Hotel Zamberger berpegang teguh terhadap garis panduan yang telah ditetapkan dalam Islam. Hal ini kerana garis panduan ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia supaya memelihara aurat mengikut syariat seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Penampilan seseorang pekerja itu akan mencerminkan keupayaannya dan kredibilitinya dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan temu bual yang dijalankan, Encik Khir Mukmin menjelaskan bahawa syarikat Hotel Zamberger menetapkan garis panduan etika pemakaian berlandaskan syariat agama Islam terutamanya bagi pekerja Islam dengan cara mewajibkan pekerja wanita menutup aurat dengan sempurna seperti bertudung, melabuhkan tudung di bahagian dada serta memastikan pakaian yang dipakai tidak ketat dan menjolok mata. Pihak syarikat Hotel Zamberger juga akan mengambil tindakan tegas terhadap pekerja yang melanggar etika pemakaian yang telah ditetapkan. Menurut Encik Khir Mukmin, pekerja yang melanggar peraturan akan diberi nasihat dan juga amaran dibuang kerja. Sebagai contoh, jika di hotel konvensional lainnya, pekerja yang bertugas di bahagian kaunter khidmat pelanggan sama ada lelaki maupun wanita biasanya diwajibkan memakai pakaian yang dinamakan lounge. Namun, syarikat Hotel Zamberger menetapkan pakaian tersebut hanya dikhaskan bagi pekerja lelaki sahaja. Hal ini kerana jika pakaian ini dipakai oleh pekerja wanita akan terlihat tidak sopan kerana kod yang dipakai itu ketat serta mengikut ukuran badan yang menyebabkan penampakan susuk badan wanita.
Oleh itu, syarikat Hotel Zambaga menyedari pentingnya mewujudkan garis panduan etika pemakaian terutamanya bagi pekerja wanita yang menepati syariat Islam. Seterusnya, tanggungjawab sosial. Secara umumnya, tanggungjawab sosial korporat atau Corporate Social Responsibility (CSR) membawa maksud tanggungjawab atau kewajipan sesebuah organisasi dalam membuat keputusan dan bertindak bagi membantu dan menjaga kebajikan masyarakat dan organisasi. CSR juga merupakan komitmen bagi menjaga kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan imej organisasi. Syarikat Hotel Zambaga sangat menyedari tanggungjawab sosial yang perlu dijalankan bagi memastikan kebajikan pekerjanya terjaga. Hotel Zambaga Cawangan Kuala Lumpur dan Selangor pernah menghadapi banjir besar beberapa kali yang menjejaskan syarikat dan juga pekerja. Banjir besar ini bukan sahaja mengakibatkan kerosakan terhadap harta benda syarikat Hotel Zambaga dan menyebabkan hotel tidak dapat beroperasi sepanjang tempoh tersebut, malah ia juga memberi kesan terhadap pekerjanya. Oleh itu, menurut Puan Syafiqah Zahra selaku pengurus jualan dan pemasaran, pihak syarikat Hotel Zambaga mengambil inisiatif untuk membantu dan meringankan beban pekerja yang terkesan dengan banjir. Hal ini membuktikan bahawa pihak syarikat tidak hanya memikirkan perihal syarikat sahaja, namun mengambil berat dan sangat prihatin terhadap nasib pekerjanya. Selain itu, pihak syarikat Hotel Zambaga juga tidak berniat untuk mengurangkan gaji pekerja disebabkan kegagalan pekerja hadir ke tempat kerja dalam tempoh banjir tersebut. Hal ini kerana pihak syarikat memahami kesulitan mereka dan berusaha membantu dengan memberikan sumbangan berbentuk wang dan sebagainya. Seterusnya, pihak syarikat Hotel Zambaga juga menyediakan tempat penginapan kepada pekerja di hotel yang mereka bekerja. Tempat penginapan disediakan bagi memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pekerjanya. Oleh itu, jelaslah bahawa syarikat Hotel Zambaga menjalankan tanggungjawab sosial terhadap pekerjanya dengan sebaiknya. Baiklah, kembali semula bersua muka. Penutup bagi pembentangan ini adalah Hotel Zambaga merupakan rangkaian perhotelan yang terpantas dan terbesar di Malaysia. Setiap kejayaan yang dicapai adalah berdasarkan perancangan penyelidikan dan pembangunan yang telah dilakukan terlebih dahulu. Malahan tokoh dan pengasas dan CEO syarikat perhotelan tersebut juga memainkan peranan penting dalam pengembangan rangkaian perhotelan tersebut. Langkah yang diambil untuk tidak membuang pekerja semasa PKP juga amatlah dikagumi. Hal ini menunjukkan bahawa arah tuju syarikat adalah betul dan ke arah kejayaan. Setiap pekerja di syarikat perhotelan tersebut juga telah menunjukkan semangat kerjasama berpasukan ataupun teamwork yang cukup tinggi bagi menjayakan visi dan misi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Malahan menurut Encik Khairul Umin, Hotel Zambaga menyatakan bahawa sasaran bagi syarikat perhotelan tersebut pada masa hadapan adalah untuk mengembangkan rangkaian Hotel Zambaga ke luar negara seperti Indonesia, Thailand dan sebagainya. Justru perkembangan Hotel Zambaga pada masa hadapan adalah amat memberangsangkan kerana memiliki pelbagai elemen yang mengukuhkan lagi kejayaannya. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.